Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على مضي الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتوح العارفين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Pada malam ini dapat bersama dengan tuan-tuan. Saya ni bawa kitab tentang yang namanya ensiklopedia, ya, ensiklopedia bid'ah. Tapi Imam beritahu Ustaz Samsudin dah cerita tentang bid'ah. Jadi tak apa. Nanti saya bawa cerita yang apa yang masalah-masalah, contohnya lah yang menjadi kegusaran umum sekarang ini. Ya. Sebagai permulaan ini supaya tidak menjadi gusar ataupun nanti bertindih kuliahnya, ya. Jadi biarlah saya bawa dulu beberapa perkara yang penting. Mungkin Ustaz Samsudin belum sentuh lagi, supaya kita boleh bersama-sama, ya, dapat barakah ilmu, ya. Sebagai contohlah supaya kita hari ini dapat bersama-sama, supaya, ya, kuliah kita dimanfaat dan sebagainya, yaitu membaca Al-Quran di kubur. Ya. Dah dibahaskan belum? Ada sikit Jadi membaca Al-Quran di kubur ini amalan, ada golongan tertentu memberitahu bahawa ianya adalah bid'ah. Jadi tuan-tuan biar faham sungguh-sungguh. Kalau sikit tak khatam, nanti tak faham. Dan tuan-tuan bila pergi ke kubur jadi takut-takut. Nak pergi ziarah ke tak, boleh baca kat kubur Quran ke tak, ya. Jadi macam ada sesuatu yang tak jelas. Jadi ustaz ni mesti jelaskan sejelas-jelasnya. Jadi sampai yang namanya hakul yakin, betul-betul yakin. Ya, jadi kalau kita buat satu amalan itu, tidaklah kita itu buat macam ada was-was. Ya, nanti saya bincang dengan imam apa yang belum disentuh, ataupun nanti saya akan datang buka kitab yang lain, ya, supaya kegelisahan masyarakat itu betul-betul jelas. Ya. Alasan kubu sebelah ataupun orang yang tak minat yang mengatakan ianya bid'ah itu adalah dia kata tak ada hadis sahih pun yang diriwayatkan yang menunjukkan Rasulullah SAW mengamalkannya, serta pahala membaca Al-Quran tidak sampai, dia kata. Bila bercerita tentang pahala tak sampai, bagaimana tahlil malam Jumaat, ya, dan sebagainya. Ini antara perkara-perkara yang kita di dalam Jabatan Kuasa Fatwa, saya setiausaha kita bincangkan. Ya, saya nak lari sikit tentang yang nama membaca Al-Quran ini supaya tuan-tuan faham. Di masyarakat kita itu ada persoalan tentang sembahyang sunat bila orang dah meninggal dunia. Namanya sembahyang sunat hadiah.
Tuan-tuan pernah dengar tak ni? Orang dulu-dulu ada buat. Orang sekarang dia tak tahu, dia tak buat. Apa hukum sembahyang solat hadiah ni? Saya tanya Pak Imam, apa hukumnya? Takut semua kan? Kerana tak jelas. Jadi 2 bulan lepas saya membentangkan dapatan mencari apa hukum solat sunat hadiah, kerana ada jamaah di masjid di Johor Bahru ni lah, ya, dia mengamalkan sembahyang sunat hadiah. Ya, bila ada seseorang meninggal dunia siang, maka lepas maghrib atau lepas isyak dia akan solat 2 rakaat, ada surah-surahnya, dan dia itu niat pahalanya itu supaya sampai. Saja jakku sembahyang sunat hadiah, dia kata kerana Allah Ta'ala. Orang dulu-dulu banyak buat, orang sekarang takut. Ya, sebenarnya tuan-tuan, bila dicari-cari dalam kitab-kitab, ada yang namanya bukan hadis tetapi asar. Asar itu apa? Satu amalan-amalan orang dulu yang dia itu ada di dalam kitab, bahawa sembahyang solat hadiah itu ada. Di pandangan pertama, pandangan kedua beritahu, dia kata sembahyang sunat hadiah ni tak ada, langsung tak ada, bid'ah, malahan begitu. Jadi saya ini tuan-tuan tanya sana sini, ya, dengan sahabat-sahabat, kawan-kawan, ya, saya tanya Profesor Badja yang namanya Ustaz Asmadi Sakat. Dia ini orang Johor, dulu dia senior saya di Ma'had. Dia itu pakar hadis Universiti Kebangsaan Malaysia. Ya. Jadi pandangan dia, saya nak cerita ini dulu biar tuan-tuan faham sungguh-sungguh. Pandangan dia bahawa hadis tentang yang namanya sembahyang sunat hadiah itu tidak ada. Tetapi amalan itu, ya, dilakukan oleh orang sufi-sufi. Ya, orang yang selalu sekolah pondok dan sebagainya. Ya. Jadi bagaimana nak memahamkan ianya boleh ataupun tidak? Oh, rupanya gini. Sembahyang sunat itu tuan-tuan, kita ada beberapa sunat. Contohnya sembahyang sunat yang memang kita dah tahu. Ya, ba'diyah maghrib, solat rawatib namanya. Ya, ba'dal isya, qabla zuhur, qabla asar, ya, ba'dal asar, ya, selepas asar, ya, sembahyang sunat yang namanya itu sunatul fajar, ya, 2 rakaat sebelum subuh, ya, yang pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Sembahyang sunat ba'diyah isya, ya, jangan 2 rakaat aja, kalau boleh 4 rakaat, kerana solat yang namanya sunat selepas isyak 4 rakaat itu seolah-olah kita solat di malam Lailatul Qadar. Ada hadisnya, saya tahu tu, ya, begitu. Dan sembahyang sunat-sunat yang lain, istikharah, sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat hajat, ya, ini semuanya ada dia punya asasnya. Bagaimana boleh timbul sembahyang sunat hadiah? Gitu. Jadi ulama membahaskan sembahyang sunat hadiah ini tuan-tuan semuanya di dalam, iaitu kategori sembahyang sunat mutlak. Tuan-tuan faham tak? Yang namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucunya yang namanya Rasulullah, ya, Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah, ya, dapat anak Hasan Hussein. Jadi ini cucunya, ya, Ali Zainal Abidin. Dia itu sembahyangnya itu, sembahyang sunatnya sampai 1000 rakaat. Jadi dibahaskan oleh ulama bagaimana dia itu dapat solat sampai 1000 rakaat. Imam Junaid Al-Baghdadi, imam ikutan kita di Johor, kalau tasawuf itu mengikut Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Dia itu ada kedai, suruh
pembantunya jaga, dia sembahyang sunat kat kedainya itu 400 rakaat. Ya, subhanallah, ni orang dulu-dulu tuan-tuan. 100 rakaat itu saya ada jumpa beberapa orang yang dia itu boleh sembahyang sunat sampai 100 rakaat. Kalau bulan Ramadan tu biasa dia orang. Tetapi sebenarnya tuan-tuan, mereka itu kerana begitu namanya asyiknya, mereka itu sembahyang kerana begitu rindunya, begitu sedapnya, nikmatnya solat. Jadi dia tu mula-mula sembahyangnya 2 rakaat tuan-tuan. Ya, Allahu Akbar. Jadi sedap. Bila sedap dia bangun lagi, Allahu Akbar. Lagi sedap. Itu sampai tak sadar 100 rakaat. Sampai tak sadar 400 rakaat. Sampai tak sadar 1000 rakaat. Ini makam tinggi, makam orang yang asyik, orang wusul. Ya, orang yang jazbah, orang yang hatinya itu sentiasa terikat pada Allah. Kita tak ada makam macam ini. Sebab itu bila kita bukan di makam itu, jangan kata orang yang buat itu bid'ah, ya, jahil atau sebagainya. Kerana sembahyang sunat-sunat itu termasuk, iaitu sembahyang sunat mutlak. Saja aku sembahyang sunat kerana Allah Ta'ala, itu namanya mutlak. Mutlak itu semata-mata dibuat total kerana Allah Ta'ala. Sebab itu saja aku sembahyang sunat, ya, kerana Allah Ta'ala. Jadi gitu. Jadi sembahyang sunat hadiah itu ada mereka yang mengistilahkan saja aku sembahyang hadiah, sunat hadiah, disebutkan dalam nawaitunya itu hadiah. Tetapi bila saya baca yang namanya beberapa kitab besar-besar, terbaiknya kita itu tuan-tuan, selepas kita sembahyang sunat, ya, tak kira lah sebelah bas maghrib ataupun malam, meniatkan yang namanya pahalanya kepada si fulan yang meninggal itu. Itu pahalanya sampai. Sebab itu amalan yang namanya kita malam Jumaat kita baca Yasin, kita baca doa Allahumma a'usil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'an azim. Ya Allah, sampaikanlah pahala apa yang kami baca daripada tadi tu ayat-ayat Al-Quran. Tetapi awak tak faham maknanya, ya. Kalau faham maknanya, itulah ceritanya sebenarnya, ya, daripada, ya, min la ilaha illallah, kita tadi zikir tahlil la ilallah, ya, memasallainahu, kita selawat ke atas Nabi. Jadi kita mohon amalan-amalan kita itu pahalanya sampai kepada si mati, arwah yang kita niatkan pahalanya sampai. Begitu yang disepakati oleh para ulama, Imam Nawawi, ya, Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, dia kata kita punya amalan itu, sedekah itu ada 2. Satu yang berupa yang namanya kita menolong orang. Kita tak dapat nak sedekah, nak dapat pakai duit, pakai uang, pakai dinar, tapi dengan tenaga, gotong royong, bersihkan masjid, sempena maulid dan sebagainya. Tetapi ada orang yang boleh dia itu bersedekah pakai duit. Sebab itu dari segi yang namanya batinnya bersedekah melalui amalan. Pahala apa yang kita buat itu, kita mohon kepada Allah SWT sampai kepada si mati sebulan. Jadi ini perbahasan ulama, iaitu dibolehkan. Sebab itu tuan-tuan, mengeluar ataupun keluar daripada 2 pihak ulama, yang satu tidak membolehkan, yang satu membolehkan, maka Jabatan Kuasa Fatwa yang lepas sebagai irsyadul hukum untuk menjadikan hukum ini mudah kalau masyarakat bertanya, iaitu solat sunat mutlak itu boleh, tetapi bukan berniat sembahyang sunat hadiah. Jadi sembahyang sunat, ya, mutlak semata-mata Allah Ta'ala, tetapi nanti bila di akhir kita berdoa, ya Allah, sampaikanlah pahala amalan sembahyang sunat tadi itu kepada si mati. Ini untuk keluar daripada khilaf. Boleh faham tuan-tuan, ya? Nah, supaya tuan-tuan faham. Jadi siapa yang nak mengamalkan tu boleh, silakan,
ya, kemudian mohon pahalanya sampai kepada si mati. Kerana ahli sunnah wal jamaah, ya, mereka itu sepakat bahawa pahala amalan itu sampai kepada si mati. Banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang yang namanya pahala itu sampai kepada si mati. Ya, banyak kalau tuan-tuan rajin buka yang namanya kitab-kitab tentang perjalanan wali-wali, ya, bahawa satu hari contohnya lah, mereka itu ada yang mengamalkan hari-hari sedekahkan hadiahkan Fatihah kepada ahli kubur. Jadi satu hari dia ni sakit, ya, jadi dia ini di tengah baring di atas katil, dia nampak ni orang kubur ni semua ziarah dia, orang kubur ni bangkit, ya, ziarah dia. Pelik dia, ya. Mereka itu bertanya, kenapa hari ini awak tak sedekahkan Fatihah? Ya, maka dia kata, hari ini aku sakit, jadi aku tak dapat beramal. Jadi begitu tuan-tuan, Allah Ta'ala buka hijabnya, dia nampak orang kubur itu, ahli kubur bangkit dan berziarah kepada dia. Sebab itu ulama-ulama sufi, mereka itu menguatkan yang namanya amalan-amalan yang seperti ini, kerana dia mainan kerohanian. Amalan-amalan lepas solat, malam Jumaat dan sebagainya itu tuan-tuan, kalau kita lihat amalan kita itu adalah daripada sanad, iaitu Syekh Abdul Rauf Sengkil, seorang wali besar, ya, namanya Syekh Abdul Rauf Sengkil. Jadi amalan kita Nusantara, terutamanya di negeri Johor ini, banyak diamalkan oleh orang-orang tarikat dan sebagainya, maka akhirnya diamalkan oleh masyarakat, ya, setempat, kerana dulu imam-imam ini semuanya orang tarikat. Cuma orang sekarang imam dan sebagainya orang muda-muda, dia tak faham, ya, tak faham apa itu tarikat, tak faham apa itu beramal, tak faham apa itu namanya istighfar lepas ni, kenapa perlu tahlil, kenapa perlu gini, begitu. Sedangkan para ulama awliyaullah, ahli sufi telah menyusun amalan itu, kerana mereka itu di dalam pondoknya, di dalam pesantrennya, madrasahnya mengamalkan. Yang sekarang ini, ya, mufti-mufti mengambil amalan itu seolah-olah dijadikan satu silibus, ya, di negeri Johor. Lepas solat mesti paling istighfar 3 kali, ya. Kemudian kalau lepas maghrib, la ilaha syarikalah lahul mulku 10 kali kalau maghrib dengan subuh, ya. Kalau Allah ajirna minan nar, ya, 7 kali. Kemudian Allah mantas salam, barulah dia menghadap ke kanan sikit, ya, ataupun dia menghadap jamaah, kerana seperti orang baca khutbah, ataupun dia ngiring sikit sekadar orang tepi sana nampak pipinya. Kerana itu ada hadisnya Rasulullah SAW. Semuanya ada hadisnya. Jadi amalan itu, ya, semuanya telah disusun oleh para ulama dan akhirnya menjadi yang namanya rutin kepada kita. Dan banyak hadis yang menunjukkan bahawa Rasulullah SAW dengan sahabat itu, dia berzikirnya kuat sehingga dapat didengar oleh orang yang apa itu di luar dan sebagainya. Itu sebab itu tuan-tuan, siapa yang nak mengamalkan sembahyang apa juga, maka niatkan pahalanya itu kepada mak bapaknya 100% saya yakin sampai. Apatah lagi baca Al-Quran, ya, apatah lagi zikir-zikir dan sebagainya. Malah Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita, kalau mak bapaknya itu kan meninggal dunia, ya, tak dapat pergi haji, maka Rasulullah suruh bersedekah, ya. Sebab itu ada haji yang namanya haji badal, ya, menggantikan yang belum dibuat, maka digantikan oleh warisnya untuk menggantikan amalan yang telah dibuat belum dibuat oleh bapaknya. Sebab itu ada puasa qada kepada waris. Faham tuan-tuan, ya? Bapak kita meninggal, dia tu sihat, abang kita meninggal, dia sihat, puasanya itu yang lepas Ramadan lepas dia tinggal 10 hari,
maka kita adik-beradiknya boleh menggantikan puasanya itu bagi pihak dia. Begitu. Ya, seninya agama Islam itu. Seninya bahawa amalan itu kalau nawaitunya disampaikan kepada si mati, pahalanya dapat. Begitu ya. Tuan-tuan faham dia cakap saya ni? Tak tinggi sangat kan? Boleh faham kan? Jadi kalau yang namanya ada puasa yang ditinggal, yang lepas, dia meninggal dunia belum sempat mengganti, maka dia kena bayar fidyahnya. Kalau setahun dah berlalu, dia kena bayar yang namanya qada puasanya. Ya, sajakku puasa qada untuk si mati, ya, pada bulan Ramadan yang lepas kerana Allah Taala. Gitu. Hati-hati ni, kadang-kadang qada itu bukan hanya hutang saja, bukan hanya yang namanya tu, tetapi haji, puasa itu kena faham kalau ada kematian, ya, dalam. Sebab itu, ya, ulama-ulama dulu menggariskan, antaranya dia suruh kita itu membaca qul huwallah 100,000 kali. Pernah tak ada orang dulu-dulu? Ya, saya dulu zaman saya kecil kat kampung, saya ni orang Paik Sulong, orang Batu Pahat. Paik Mustafa, Paik Sulong, Jawa. Jadi saya ni dulu masa saya di Ma'had, saya belasan tahun, ataupun masa saya sekolah madrasah atas kat Johor Bahru, ya, saya itu jadi tukang yang bagi yang namanya tu apa tu, jagung. Ya, nanti pakcik-pakcik macam ni duduk ni, ada orang meninggal, jadi ya, dia ada yang namanya zikir, berzikir. Ya, tahlilan la ilaha illallah tu, tetapi zikirnya bukan la ilaha illallah, baca qul huwallah, baca suratul ikhlas. Jadi 100,000 kali. Maka nanti saya kasihlah pakcik yang sana tu sikit sejemput. Musing lah ni saya jadi. Lepas tu saya tukang catat buku. Ya, ini nanti bila dah dalam 1 jam ke 1 jam setengah, nanti saya pusing. Pakcik sana entuk pira, nanti cakap Jawa, dapat berapa? Dia kata alhamdulillah 1,000. 1,000 tu 1,000 lah. Nanti pakcik sebelah tanya, entuk pira? Ngantuk bengi ki, ngantuk, dia kata. Malam ni aku ngantuk betul. Engkau kerja kuat, nyawit, ya. Kerja potong nyawit, dia kata, ya. Jadi hari ni cuma dapat 300 saja, tidak. Jadi kumpulkan itu nanti tuan-tuan, sampai berapa hari jadi 100,000 baru hataman. Dan baca tahlil, pahalanya yang tadi itu disampaikan, mudah-mudahan wa ausil wa taqabbal sawama maqra'nahu, tadi itu disampaikan pahalanya kepada si mati. Ini dulu zaman saya kecil-kecil saya jumpa, tapi sekarang tak jumpa, payah. Di kampung saya sendiri pun dah tak ada ni. Ya, padahal boleh. Padahal ahli keluarga sepatutnya boleh. Ibu-ibu ada anak ke mak bapaknya meninggal, buat qul huwallah 100,000 kali. Ya, di setahun pun tak apa, yang penting dihatamkan. Contohnya gitulah. Ini orang dulu-dulu. Kita ni, saya ni, ya, sukanya yang gitulah, ya. Awak pun faham, saya ni sukanya lain sikit dengan orang. Jadi waktu orang takut nak ikut. Begitu juga itu disebut dalam kitab, dikata munjiatul, ya, munjiatus sughra, pelepas daripada api neraka yang kecil. Kalau munjiatul kubra itu la ilaha illallah 70,000 kali. Ada hadisnya. Ya, tuan-tuan pernah buat tak tahlil la ilaha illallah 70,000 kali? Tak pernah kan? Padahal ada hadisnya, melepaskan dirinya daripada api neraka. Ada hadisnya. Ini kalau nak cerita beramal lah ni tuan-tuan, ya. Begitu. Supaya kita ini tahu, kita kan dah tua-tua ni. Yang paling muda Pak Imam aja, yang lain kan sudah tua. Ya, minta maaf. Jadi gini, bukan apa, nak mengajak tuan-tuan supaya rajin berzikir. Kerana tuan-tuan, ya Allah, ya, yang namanya la ilaha illallah, tuan-tuan, satu kalimah thayyibah yang begitu agung, tuan-tuan. Satu kalimah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ya, ketahuilah bahawa dengan mengingati Allah itu hati menjadi tenang. Apa dia? La ilaha illallah. Fa'lam annahu, ketahuilah, nak kenal Allah itu mesti berilmu.
mesti belajar. Waktu namanya fa'lam, ketahuilah ilmu. Mesti nak kenal Allah, mesti kita tu belajar, mesti berilmu, kenal Allah sungguh-sungguh. Apa dia rahsianya? La ilaha illallah. Ya. Kalimah la ilaha illallah ni tuan-tuan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk syurga. Kan pelik. Kalimah la ilaha illallah, kalimah thayyibah ini kunci syurga. Kunci pintu syurga. Allah Ta'ala dah bocorkan kepada kita pintu nak masuk syurga tu, pintunya la ilaha illallah. Sebab itu jangan tercicir. Tercicir macam Pak Haji nak pergi, ya, tercicir yang namanya kereta tercicir, ya, habis nak balik tak boleh. Sebab itu kita dah diberi la ilaha illallah, jangan sampai tercicir. Sebab itu jajidu imanakum, selalu perbaharurilah iman kamu itu, ya, dengan la ilaha illallah. Ni cantik ni. Faham tuan-tuan, ya? Saya tadi nak cerita lain, tapi bila dah Pak Imam cakap itu, otak saya dah pergi lain pula. Tak apa tuan-tuan, yang penting manfaat. Kalimah la ilaha illallah ni tuan-tuan, Cina kafir minta maaf 80 tahun ngucap masuk syurga kalau mati. Kan pelik betul. Ini kalau kita tak faham sungguh-sungguh ni, rugi besar. Ni kunci pintu syurga ni. Takkanlah kita yang hari-hari zikir la ilaha illallah masuk neraka. Tak masuk neraka punya kita tuan-tuan, sangka baik dengan Allah. Jadi macam saya, sangka baik aja dengan Allah. Insya-Allah ni, jangan mikir sangat su'ul khatimah. Kalau dah ditakdirkan gitu, kita redha. Kerana semuanya di bawah takdir Allah, qada dan qadar Allah. Kalau ditakdirkan kita itu su'ul khatimah pun, kita berbangga kerana kita pernah sujud kepada Allah SWT. Jadi sebab itu saya selalu dah ulang-ulangan tuan-tuan, ibu-ibu, nikmati sujud. Anggap sujud itu kenangan terindah dengan Allah. Hayati sungguh-sungguh. Jadi sujud itu anggap betul kenangan terindah dengan Allah. Ya Allah, syukurnya Engkau dapat kasih aku sujud, ya Allah, padamu, ya Allah. Gitu. Biar nangis-nangis, biar betul-betul khusyuk. Jangan sujud pun tak ada benda je. Ini jangan gitulah, kita dah sama-sama tua. Jadi ilmu-ilmu macam ni tuan-tuan kena ada, kena sama-sama kita dapat rasa. Kalau tak saya je dia dapat rasa, tuan-tuan tak rasa, ya tak guna, tak manfaat saya ni. Ya, faham tak tuan-tuan, ya? Jadi dinikmati. Oh, sujud tu, ya Allah, kerana kita itu dapat sujud semuanya atas yang namanya fadlullah, kasih sayang, ya, kurniaan Allah. Kita dapat sujud, dapat rahmat Allah. Kita dapat sujud kerana ridwanullah, ya, keredaan Allah. Pertama fadlullah, kurniaan. Keduanya rahmat Allah. Ketiganya keredaan Allah. Jadi kita dapat sujud ni bukan kerana kita itu sujud-sujud nak gitu, tapi Allah Ta'ala takdirkan kita itu sujud kepada dia. Ya Allah tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak merasa ini satu perkara yang sungguh hebat, tak tahulah, saya tak tahu nak cakap lah. Sebab tu saya nak ngajak tuan-tuan biar begitu. Kerana sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya itu adalah ketika sujud. Jadi kita sujud ni perbuatan yang betul-betul hebat tuan-tuan. Sebab itu Allah suruh para malaikat semuanya sujud, ya, iaitu menghormati yang namanya Nabi Adam. Bukan sujud nyembah. Kena faham ni. Sujud nyembah lain, sujud menghormati lain. Walaupun perbuatannya dia itu macam sujud sama, tetapi nawaitunya lain, kan jadi lain. Illa iblis. Iblis tak nak, kerana dia itu merasakan bahawa sujud itu dia sudah menyembah selain daripada Allah. Padahal perintah Allah mesti diikuti. Dia pula mandai-mandai. Faham tak? Si kita itu mesti segala perintah Allah sam'an wa ta'atan, dengar dan taat. Bukan sam'an wa asyatan. Bukan kita dengar perintahnya itu kemudian kita maksiat. Macam iblis lah. Sebab itu perintah Allah mesti dijunjung. Walaupun disuruh sujud, tetapi bukan sujud nyembah Adam. Mustahil.
tapi sujud untuk menghormati Adam. Begitu. Ini biar faham nih. Kalau tak faham nanti susah. Sebab itu tuan-tuan sungguh-sungguh nikmati sujud. Ya, belajar satu dulu. Nanti yang lain pula. Ya, ini sujud dulu. Jadi sujud itu kita nikmati. Jadi ketika membaca Subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi itu sungguh-sungguh Maha suci Allah yang maha tinggi dan segala pujian baginya. Ya, jadi dia kontak dengan Al-Fatihah selepas Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian hanya tentu bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi nak mikir muji ni Allah ni pun disuruh kita ketika sujud, supaya tuan-tuan nanti betul-betul menghayati perkataan pelafazan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh faham tuan-tuan ya? Jadi memuji Allah itu dalam setiap perbuatan. Tengok ketika ya kita itu mula-mula kita ya rukuk pun subhanarabbiyal a'la wa ya subhanal hamdi ya subhanarabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, mendengar Allah mereka yang memujinya. Ceritanya puji aja. Faham tak? Tadi ketika rukuk, subhanarabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci Allah yang maha agung dan segala pujian baginya. Faham tak tuan-tuan ni? Sebab itu memuji Allah ini subhanallah. Gitu. Jadi antara rahsianya solat itu mesti kita faham muji Allah Tuhan sekalian alam ni, mesti pujian itu betul-betul padanya. Kalau tak kita kan main-main aja kan. Jadi kerana semuanya itu dibuat, dilakukan, disebut ketika dalam solat. Ya, sujud kan gitu. Kemudian Rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afanni. Sujud lagi. Kan gitu tuan-tuan. Ya. Saya dah cerita dengan tuan-tuan. Tahiyat tu nanti kita cerita bab lain supaya kita lebih faham. Jadi nak cerita sujud dulu. Jadi ketika sujud itu tuan-tuan betul-betul kalau boleh anggota tujuhnya itu ya sempurna. Kalau tak sempurna solatnya sah. Tetapi taklah pahalanya tu kalau orang dapat 100, awak dapat 50 lah gitu. Begitu, lebih kurang lah. Solatnya tetap sah. Apatah lagi yang ada uzur-uzur. Siapa yang sembahyang duduk atas kerusi, kalau boleh itu jangan atas kerusi lah. Kalau boleh itu sedaya upaya macam mana pun dapat sujud, dia punya dahi dekat bawah. Tak lawan. Kerana seorang hamba itu betul-betul menghina dirinya itu ketika sujud. Kita ni kalau suruh macam itu, nak tuan-tuan? Tak nak kita kalau dengan orang lain, tak nak. Ya, tapi dengan Allah kita serah betul-betul diri kita, jiwa dan raga kita kepada Allah SWT. Sebab itu betul-betul hayati sujud. Boleh tuan-tuan ya? Jadi kita sujud itu juga menganggap bahawa kita itu berasal dari tanah. Ibu ya, kan kita itu dibuat daripada tanah ya. Jasad kita ni daripada tanah, roh masuk. Ya. Jadi kita ni asal daripada tanah. Maka setiap kali kita sujud gitu, kita merasakan kita itu tanah. Tanah itu tuan-tuan sifatnya ya dicangkul, iaitu namanya disakiti. Cangkul, kau nyangkul tanah kan sakit tanah. Ya, dibajak, ya, diapa, semuanya tetap memberi manfaat. Tak pernah ngelawan dia. Ya, jadi kita ini macam mana pun orang ya fitnah kita, apa kita buat pada kita, kita itu sifatnya seperti tanah. Kerana asal kejadian kita itu, maka kita akan sentiasa baik pada orang. Faham tuan-tuan? Jadi sifat tanah itu kena ada dalam diri kita. Waktu bila sujud, ya, seperti balik semula pada tanah asal kejadian kita. Sebab itu tuan-tuan hayati sujud. Boleh ni, boleh ya. Pelan-pelan lah, pelan-pelan. Ya, nanti pelan-pelan lah gitu. Satu-satu nanti
Dia caranya mesti difikirkan. Bila sujud tu, ya Allah, aku di tanah, ya Allah, asal aku dapat, ya, Engkau yang bagi aku kurniaan dapat sujud, ya Allah. Engkau yang bagi aku rahmat dapat sujud, ya Allah. Engkau yang bagi aku, ya Allah, redamu aku dapat sujud, ya Allah, gitu. Kerana kita itu, ya, selalu diulang-ulang dalam tarawih kita, fadlam minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Ya, kurniaan daripada Allah, ya, dan juga rahmah, kasih sayang Allah. Barulah ya tawab, ya wasi'al maghfirah, ya arhamar rahimin. Jadi semua perbuatan kita itu, apatah lagi ketika sujud, semuanya atas kurniaan Allah. Sebab itu musing-musing pun akhirnya tuan-tuan, la haula wala quwwata illa billahil azim. Tiada daya untuk meninggalkan maksiat, tiada upaya untuk mengerjakan ketaatan melainkan dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, dengan kurniaan Allah, dengan redha Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Jadi akhirnya tuan-tuan, kita punya akidah tepat dalam kita itu bersyahadah jadi tepat, dalam kita itu memahami kalimah thayyibah tepat, dalam kita beramal dengan solat yang Rasulullah itu amat yang namanya mengambil berat, mengambil penting tentang solat. Amalan yang akan ditanya nanti solatlah mula-mula. Rasulullah, ya, arihni ya Bilal, ya, rehatkan aku wahai Bilal dengan solat. Kita solat jadi problem, Rasulullah solat jadi penghilang masalah. Ini bezanya kita dengan Rasulullah. Jadi salah satu caranya tadi itu, mari kita sama-sama menghayati dulu apa itu yang namanya sujud. Boleh tuan-tuan, ya? Jadi pelan-pelan. Saya pun tak pandai. Jadi kita sama-sama, ya, apa yang saya tahu belajar sikit-sikit tu, ya, saya kongsi dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama. Kalau sujud itu, ya Allah tuan-tuan, namanya kenangan terindah. Kenangan terindah Pak Ji apa? Zaman bercinta, zaman pergi haji, seronoknya, ya. Rupa-rupanya nak pergi haji itu, ya, duitnya kena korban banyak, ya, modal banyak. Tetapi rupa-rupanya asas kepada haji itu, ya, selain daripada tawaf dan sebagainya, untuk sejarah mengingati Nabi Ibrahim, ya, Siti Hajar, Nabi Ismail, Nabi Muhammad dan sebagainya, juga supaya kita itu membanyakkan yang namanya sujud. Lepas tu ulang alik masjid, ya, begitu. Kerana ingat, amalan yang akan ditanya mula-mula solat. Solatnya lepaslah. Solatnya tak lepas, yang lain bermasalah. Jadi kita juga hidup di dunia ini dengan solat kita itu, insya-Allah yang lainnya itu akan terkait. Bila solatnya usyuk, solatnya sempurna, kita, anak isteri, keluarga pun ngikut tuan-tuan, pelik. Dia jadi. Tapi kalau kita bermasalah dalam solat, solatnya masih goyang-goyang tangannya, masih apa, itu namanya ada masalah dalam solatnya. Jadi saya rasa dah masuk waktu tu, dah 2 minit lagi, ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dikasihi Allah sekalian, tuan-tuan dah hafal belum doa iftitah tu? Bukan doa iftitahnya, maknanya dah hafal belum? Maknanya tahiyat akhir, maknanya dah hafal belum? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi pun tak hafal maknanya. Payahlah namanya, ya. Saya nak ngajar payahlah. Jadi dihafal dulu tu makna-makna. Baru kita nanti tahu apa konsepnya, apa dia punya yang dikehendaki daripada yang namanya tahiyat, apa doa iftitah serta Fatihah dan sebagainya. Ya. Saya tak cerita tentang kesihatan, ya. Ada orang mengkaji solat itu dari segi kesihatan. Ya, saya tak cerita. Saya nak ngajak tuan-tuan, mari kita solat dengan khusyuk. Ya, saya pun tak khusyuk, tapi apa itu, mudah-mudahan yang diajar oleh, ya, guru-guru tu dapat dikongsi, sekurang-kurangnya adalah khusyuk sikit. Ya, sekurang-kurangnya penahlah yang namanya itu,
Khusyuk terutamanya ketika sujud. Ya, ketika sujud. Kerana sujud itu satu tempat yang begitu subhanallah. Terbaiklah tuan-tuan. Terbaik. Ya, tak ada kenangan terindah diset dalam kepala otak. Ya, melainkan ketika sujud. Sebab itu sujud itu 2 kali dalam solat. Yang lainnya sekali aja. Faham tuan-tuan ya? Jadi hayati sujud sungguh-sungguh. Satu, maknanya faham, konsepnya faham, kenapa perlu sujud, tangan semua, lutut dan sebagainya. Jadi akhirnya tuan-tuan, kita insya-Allah di mana sahaja kita itu kalau dalam muraqabah tarekat Qadiriyah Nasyabandiyah ada yang namanya itu ya muraqabah kiblat, ada muraqabah solat. Ya, ada 20 muraqabah tu, ada muraqabah ya solat, ada muraqabah kiblat. Sampai ke situ tuan-tuan, orang apa tu tarikat itu membahaskan tentang yang namanya itu solat dan juga menghadap ke mana. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Maaf ya mengambil sikit waktu tuan-tuan. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum wa lisan muslimin innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab.